Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Alhamdulillah, syukur kita keadaan ilahi kerana dengan berkat limpah kurnianya dapat kita bersama pada pagi ini. Tahniah semua, semoga anda semua dalam kesihatan. Alhamdulillah. Jadi pagi ini kita nak kongsi satu topik yang saya kira sangat penting. Sebabnya ini berkenaan kesihatan. Dan baru-baru ni dalam surat khabar ada keluar satu artikel tentang masalah kenaikan berat badan rakyat Malaysia. Sebab PKP ni ramai orang duduk rumah aja, duduk kerja makan tidur je. Ya. Lepas tu kita di Malaysia ni kemudahan untuk mendapatkan makanan, Masya Allah, sangat mudah. Ya Allah bagi rezeki kita, negara yang kaya dengan makanan. Sekarang ni nak makan buka handphone je, pilih apa nak makan, tekan aja, bayar, dia sampai. Makanan datang rumah. Ya, jadi masalah berat badan dah makin meningkat. Kita lihat semalam pun saya ada berkomunikasi dengan beberapa orang. Memang dia orang sini pun akui dalam tempoh PKP ni, walaupun kita melalui Ramadan dan sebagainya, berat badan dah naik 2 kilo, 3 kilo, Masya Allah. Jadi hari ni kita nak sembang sikit pasal perut buncit, ataupun ada orang panggil boroi. Boroi, ya. Perut buncit ni adalah satu masalah yang serius. Kita tak boleh kadang orang kata tak apa, buncit, boroi tandanya bahagia, hati senang. Jadi itu sebenarnya persepsi yang salah. Sebab kajian menunjukkan perut yang buncit, boroi ni boleh menjadi punca kepada penyakit-penyakit yang sangat berbahaya seperti diabetes, penyakit jantung, stroke, darah tinggi, kanser. Jadi bukan satu perkara yang kita patut ambil mudah. Jadi perut buncit ni ada dengan semua orang. Tak semestinya orang yang overweight, orang yang kurus pun boleh ada perut buncit. Betul. Jadi kita tengok satu persatu. Jadi perut buncit ni adalah pembunuh senyap, atau bahasa Inggerisnya dia panggil the silent killer. Jadi perut buncit ni berkait rapat dengan apa yang kita panggil sebagai lemak dalam badan ataupun visceral fat, lemak yang kita tidak nampak. Lemak ini biasanya disimpan di bahagian perut, dan dia akan menutupi organ-organ yang penting dalam tubuh badan kita. Kita punya liver, pankreas, usus. Bayangkan semuanya diselaputi lemak. Jadi kalau kita tengok gambar ni, Masya Allah, takut. Saya tengok pun takut. Tengok lemak, rupa lemak tu macam mana, ya Allah, macam minyak. Macam kalau kita masak tu kan. Lemak, visceral fat ni dia tutup habis dekat perut tu, dia tutup semua organ-organ penting kita. Sebab itu kita hari ni kalau boleh pastikan kita tahu bacaan lemak badan kita, visceral fat kita. Kena ambil tahu. Jadi antara bacaan yang kita perlu tahu adalah dia punya indikator. Kalau kata bacaan kita 8 dan ke bawah, Alhamdulillah, tahniah, syukur banyak-banyak, anda sihat. Anda sihat. Bacaan lemak dalam. Jadi ini kita kena tahu. Selamat datang Datin, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Hari ini kita kongsi Datuk pasal... tak boleh, dia ada mesyuarat online. Tak apa, no problem. Nanti kita videokan, kita boleh share. So pagi ini kita nak cakap pasal perut buncit, khususnya lemak di bahagian perut. Jadi kalau boleh semua orang kita pantau bacaan visceral fat kita, pastikan bacaan kita 8 ke bawah. Itu matlamat kita. Maknanya kalau kata kita tak unsing pasal masalah berat badan, kita tak unsing pasal masalah lain, apa yang kita patut unsing adalah masalah lemak dalam perut kita. Jadi visceral fat kita, indikator dia mesti 8 dan ke bawah. Kalau dah pergi ke 9 ke atas, dia dah tak sihat. Tetapi awas, kalau bacaan lemak dalam kita dah pergi 13 dan ke atas, ini dah macam time bomb. Ini bahaya. Dia bunyi TikTok. Sebab apa? Bila kita punya bacaan 13 ke atas, kita lebih berisiko tinggi. Lebih berisiko tinggi. Jadi macam mana lemak dalam perut ni terbentuk? Okey, dia sangat-sangat bahaya. Pertama, kita kena faham dia adalah lemak intra-abdomen. So, kalau kata kita punya bacaan lemak dalam ni tinggi, punca penyakit jantung, stroke yang 3 serangkai tu, kebanyakannya puncanya sebab bacaan lemak dalam tinggi. Jadi kalau siapa ada kencing manis, darah tinggi dan sebagainya, cuba cek.
So kalau kita boleh turunkan lemak di perut tu, insya-Allah itu boleh membantu kita dengan banyak, boleh membantu kita dengan banyak. Jadi lemak dalam perut ni sangat-sangat berbahaya. Apa lagi yang boleh menyebabkan lemak dalam perut ni terbentuk adalah termasuk stres. Kalau kita ni stressful, ada hormon yang akan menyebabkan terbentuknya lemak di perut kita. Dan kena faham, bila kita dah start menternak lemak, saya sebut perkataan menternak lemak, ada orang membela lemak dekat perut ni, masalah lemak dekat perut ni sangat susah nak hilang. Dia melekat dekat bahagian badan kita, dekat perut ni. Itu sebab kalau exercise pun belum tentu boleh hilang. Belum tentu boleh hilang. Dan lemak dalam perut ni hanya boleh diukur menggunakan alat tertentu. So you kena pergi klinik atau hospital, minta dengan doktor, saya nak check lemak visceral saya bacaan berapa. Kalau you ada alat Tanita scanner, siapa yang ada alat Tanita scanner, you boleh beli dekat farmasi ataupun online, beli alat tu, you boleh naik, dia akan hantar electric current melalui badan you, dia akan measure you punya visceral fat. Itu yang kita dapat bacaan 8 dan sebagainya. Kena ukur, hanya mesin boleh ukur. Kemudian lemak visceral ni tidak bergantung kepada ukur lilit pinggang. Memang kita akan tengok siapa yang boroi, yang buncit, memang biasanya lemak dalam dia tinggi. Tetapi kena faham, orang yang kurus pun boleh ada lemak dalam tinggi. Sebabnya punca utama adalah pemakanan. Jadi ini adalah bahaya lemak dalam. Jadi kalau kata kita kurus pun, tak bermakna kita punya lemak dalam okey. Jadi kita kena check. So dekat sini dia ada kajian, of the women scan, as many as 45% of those with normal BMI, maknanya berat badan normal. Tetapi dalam lemak dalam tinggi. Itu untuk wanita 45%. Kalau lelaki pula 60%, lebih ramai. So biasanya puncanya lemak dalam badan ni tinggi adalah pertama, kurang senaman, dan kedua, kurangnya pengambilan protein dalam pemakanan harian kita. Semalam saya kongsi pasal protein kan, berapa banyak protein kita perlu makan setiap hari. Jadi kena kira-kira supaya kita boleh buat pemantauan. Okey, ada 7 cara mudah untuk kurangkan lemak visceral dalam badan kita. Ada 7 cara mudah. Alright, so yang pertama, kita boleh kurangkan pengambilan gula dan karbohidrat. So elakkan air manis, kurangkan pengambilan makanan seperti nasi, roti, bihun, mi ni semua tinggi karbohidrat. Kalau dulu kita biasa makan 5 kali sehari benda-benda ni, mungkin kurangkan kepada 3 atau 1 kali sehari. Yang kedua, pastikan pemakanan kita adalah makan makanan yang berkhasiat. Yang berkhasiat. Maknanya cukup makronutriennya, mikronutriennya, vitaminnya semua cukup. Yang ketiga, bersenam secara kerap. Kalau boleh, luangkan masa setengah jam bersenam. Yang keempat, jangan stres-stres. Kurangkan tekanan, banyakkan zikir. Ingat, kalau kita ada masalah, semua masalah ni sementara sahaja. Sementara sahaja. Kemudian pastikan kita dapat rehat yang cukup, tidur yang berkualiti. Pastikan. Kalau letih, rehat. Yang keenam, minum air kosong yang cukup. Pastikan anda tahu berapa liter air yang badan anda perlukan. Setiap orang berbeza ikut berat badan. Setiap 25 kilo, 1 liter. So kalau berat anda 50 kilo, pastikan minimum 2 liter. Lebih baik. Yang ketujuh, anda boleh ambil suplemen tambahan. So kalau lemak tak baik ni, contohnya visceral fat, antara suplemen tambahan yang terbaik yang kita boleh amalkan, setiap hari makan minyak ikan, omega 3 fish oil. So itu semua kita boleh dapat dekat farmasi, kita punya Herbalife pun ada. Sangat bagus sebab dia adalah lemak baik. Nanti kita kongsi nanti dalam topik lemak baik, lemak jahat. So ini 7 cara kita boleh turunkan lemak visceral di dalam badan kita. Jadi kalau kita amalkan pemakanan yang sihat, kita ubah tabiat pemakanan kita, kita ada senaman yang konsisten, kita boleh nampak. Ini contoh X-ray, scan. Kita tengok kan? Sebelum tindakan, sebelum pemakanan yang sihat, lemak dia tinggi. Tapi bila dia berubah, bersenam dan ubah tabiat pemakanan, insya-Allah kita boleh kawal toksik dan juga lemak dalam perut kita. So salah satu cara lagi, saya dan Elin ada tulis sebuah buku 10 tips mudah untuk mengkempiskan perut buncit anda. 10 easy tips to deflate your bulging belly.
Ini e-book, kalau nak dapatkan boleh dapatkan. Sekarang pun kita ada offer sempena PKP ni, RM5 saja untuk rujukan anda semua boleh dapatkan. So itu perkongsian kita tentang lemak visceral. Dan untuk renungan kita bersama pada pagi tadi, saya ada baca ayat Al-Quran ni daripada surah Al-A'raf. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa kulu washrabu wala tusrifu. Yang bermaksud makan dan minumlah tetapi jangan berlebihan. Masya-Allah. Dan Ibnu Katsir dia menjelaskan tafsir ayat ini. Sebahagian salaf berkata bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah mengumpulkan semua ilmu kedoktoran pada setengah ayat ini. Masya-Allah. Jadi betul lah kan, bila ada banyak kata-kata mengatakan let the food be the medicine to your body. Jadi sekarang ni memang semua orang tengah beralih kepada pemakanan lebih sihat. So kita yang buat, kita yang biasa menzalimi diri kita dengan makan berlebihan, makan makanan tak sihat. Tapi Allah dah berpesan dah, jangan berlebihan. Rasulullah SAW pun dalam hadis-hadis baginda pun banyak pesan tentang amalan pemakanan kita. So ini buat renungan kita bersama, insya-Allah. Jadi di hujung sekali saya nak promote hari Ahad ni, insya-Allah kita akan bermula sesi bersenam online kita. Pukul 8.30 pagi, insya-Allah kita akan dibimbing oleh Coach Subian, tetamu istimewa kita. Dia ada diploma dalam sport science, sangat berpengetahuan, bekas atlet, seorang bekas pemain bola sepak Sarawak. Umur kini 56 tahun tetapi luar biasa, masih bertenaga, boleh jogging 5 hingga 10 km setiap hari. Jadi dia akan bimbing kita pada hari Ahad ini. So semua orang boleh bersenam secara online, masuk je ikut Zoom, ikut link yang saya bagi 8.30 pagi dekat rumah masing-masing, pakai kain pelekat pun boleh, ikut aja Coach Subian, ikut saja, pastikan kita bergerak. InsyaAllah ini senaman yang kita akan buat setiap hari Ahad. Dan last kali saya just nak kongsi sesi sembang sihat kita mulai minggu depan kita akan buat cuma 2 kali sehari saja, setiap Selasa dan Khamis. Seminggu. 2 kali seminggu. 2 kali seminggu. Selasa dan Khamis. 9 pagi 30 minit saja. So saya saja nak tekankan kelebihan kita punya sembang sihat. Yang pertama, kita bagi coaching. Coaching ni maknanya kita kongsi tips dan info tentang kesihatan. Yang kedua, kita buat setiap minggu supaya kita istiqamah. Jadi program ni jadi konsisten. Sebab apa-apa benda kita buat dalam hidup kita ni kena ada repetition, ada konsistensi, insya-Allah baru dia menjadi. Dan yang ketiga, kita nak membina community. Itu sebab saya sangat teruja kalau kita semua dapat menjemput kawan-kawan, keluarga kita untuk turut serta. Sebab bila kita ada community, pertama kita boleh eratkan silaturahim, yang kedua kita boleh bertukar pandangan, yang ketiga kita boleh saling sokong menyokong di antara kita semua. So boleh wawarkanlah insya-Allah mulai minggu depan, Selasa dan Khamis 9 pagi. Dan untuk makluman semua, insya-Allah kita akan rekod dan videokan sesi-sesi kita ni dan kita akan upload ke channel Kelab Sihat kita. Kalau siapa